Dari Utsman ibn Affan berkata, aku mendengar Nabi SAW bersabda, sesiapa yang membaca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang bermaksud dengan nama Allah yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun yang dapat memberikan kemudaratan di bumi maupun di langit. Dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala yang datang secara tiba-tiba sehingga subuh. Dan barang siapa yang membacanya ketika subuh sebanyak 3 kali, maka dia tidak akan ditimpa bala secara tiba-tiba sehingga petang, iaitu malam. Hadis rawahu Abu Dawud menurut Syekh Syu'ib Al-Arnud. Hadis ini adalah hasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat Hari Raya semua. Hari ini saya, Cikgu Nadia binti Muhammad Rafiq dari SMK Perlis akan bersiaran langsung untuk tuition online Perlis Mengaji bagi subjek fizik KSSM tingkatan 4 tajuk Hukum Gas. Okay. So pada hari ini kita akan lihat hukum gas di mana tajuk ini terletak di tajuk yang keempat, okay, dalam KSSM, iaitu 4.4. Selepas kamu belajar mengenai muatan haba tentu, haba pendam tentu dan seterusnya, baru hukum gas lah. Okay. Jadi pada hari ini kita akan lihat 3 jenis hukum, okay, hukum gas. Tapi sebelum tu kita akan lihat dulu pemala-pemala yang digunakan untuk menentukan hukum gas. Okay, pemala hukum gas, iaitu yang pertama kita ada tekanan gas, yang kedua isi padu gas, yang ketiga suhu gas, okay, di mana ketiga-tiga ini memainkan peranan penting dalam menentukan hukum ataupun hubungan di antara dua pemalar bagi mewujudkan hukum gas tertentu. Okay, pemala yang pertama iaitu kita lihat tekanan gas. Dalam teori kinetik gas, okay, ia menyatakan bahawa ini pun kamu dah belajar dah waktu sains dulu bagaimana zarah-zarah asap ataupun gas bergerak. Jadi dia kata molekul-molekul gas ataupun gas bergerak bebas, yang pertama, mesti ada perkataan bebas, laju, rawak di dalam bekas yang mengandunginya. Mesti dalam satu bekas tertutup. Right? Kemudian molekul-molekul gas ini sentiasa berlanggar antara satu sama lain dan juga dengan dinding bekas yang mengandunginya. Dan pelanggaran yang berlaku adalah kenyal. Kenyal di sini bermaksud dia ada langgar, kemudian dia patah balik. Means dia ada return, to, fro. Dia pergi dan juga balik lah. Right? Dia tidak akan melekat. Kan ada pelanggaran tak kenyal bermaksud dia melanggar dan dia akan terus mengikut ataupun melekat pada satu benda tu. Okay, tapi ini tidak berlaku pada gas. Baik, apa yang dimaksudkan dengan pelanggaran tersebut, iaitu apabila satu molekul berjisim M, M itu adalah mass, bergerak dengan hal laju V, iaitu velocity, simbolnya adalah V, ia menghasilkan momentum iaitu M darab V, mv, iaitu positif mv. Okay, so ini adalah menunjukkan bahawa zarah gas bergerak ataupun menghentam dinding bekas yang menghasilkan mv. Apabila satu lagi molekul yang sama menghentam dinding secara kenyal, okay, ini menunjukkan bahawa dia akan patah balik. Dia akan bergerak ke belakang. Momentum selepas pelanggaran adalah negatif mv. Negatif mv. So di sini nak tunjukkan bahawa ada daya yang terhasil akibat daripada pelanggaran kenyal inilah. Right? So perubahan momentum daripada pelanggaran molekul gas antara zarah-zarah molekul gas dan juga dinding bekas, boleh ditunjukkan dengan formula ini. Iaitu mv, iaitu pelanggaran semasa, menghasilkan momentum mv. Kita tolakkan dengan pelanggaran selepas, momentum selepas pelanggaran, iaitu negatif mv. So bila dalam matematik kita ada dua simbol yang sama, iaitu
negatif dan tolak dengan negatif, dia akan jadi tambah lah. Okay, dia akan dapat 2 MV. Bermaksud lebih besar. Daya impuls yang terhasil adalah lebih besar. Alright, pelanggaran dengan dinding bekas dan perubahan momentum menghasilkan daya impuls. So, apakah daya impuls? Kamu dah belajar dah sebelum ni. Okay, kita recap balik atau recall balik. Iaitu daya impuls adalah daya besar, ya, daya large force ya, yang terhasil akibat daripada pelanggaran dalam sela masa yang singkat. Right? So, bila kita contoh yang paling dekat sekali yang kita adalah kamu raya-raya ni kan, mak kamu guna lesung batu, betul tak? So, lagi cepat nak hancur, lagi cepat kamu tingkatkan masa untuk kamu hentam lesung, alu dengan lesung tu. Dia akan menghasilkan daya impuls yang besar. Macam tu jugalah yang berlaku pada molekul gas. Ya, bila dia menghentam dengan sela masa yang sangat pendek, cepat, so daya impuls yang terhasil adalah tinggi. So, ini akan menyebabkan apabila daya impuls besar terhasil, dia menghasilkan tekanan yang besar. Ya, maksud tekanan gas juga bertambah. So, apabila tekanan gas bertambah disebabkan daya impuls tadi, ia juga disebabkan oleh kekerapan pelanggaran. So, macam tadilah saya cakap tentang lesung dan alu tu, lagi cepat kita hentak dia, kita tumbuk dia tu, so dia akan menambahkan lagi tekanan. Ya? So, pada benda kita tumbuk. So, begitu juga berlaku pada tekanan gas. So, tekanan gas bertambah jika apa? Macam mana kita nak tingkatkan tekanan gas? Kita kaitkan jugalah. Yang pertama tadi daya impuls yang besar. So, yang kedua tadi sela masa yang pendek. Tapi kita ada 3 tadi pemalar kan? So, yang pertama kita ada suhu. So, untuk kita tingkatkan tekanan gas, kita kena tingkatkan suhu bekas. Ya, suhu bekas yang mengandungi gas tersebut. So, bila suhu bekas tersebut panas atau meningkat atau bertambah, so, apa yang berlaku kepada tekanan gas juga bertambah. Alright, yang kedua adalah isi padu. Kita kurangkan isi padu. So, lebih kecil, contoh tin yang besar dengan tin yang kecil. So, bila kita panaskan tin kecil tu lebih mudah memanaslah sebab isi padu dia lebih kecil. Ya. Sama juga dengan yang ketiga, bilangan partikel gas yang ada dalam tu. So, bila kita banyak tingkatkan partikel gas, bermaksud kita kurangkan isi padu, automatik tekanan gas juga bertambah. Okey, yang kedua adalah pemalar isi padu gas. Ya, pemalar isi padu gas. Apa itu isi padu? Isi padu ni selalu kita kira panjang, darat lebar, darat tinggi. Kamu hafal macam tu kan? Tapi dia adalah sebenarnya ruang. Ruang yang mengandungi molekul-molekul gas. Ini adalah takrifan untuk sains lah. Ya, kalau matematik mungkin kita boleh kira panjang, darat lebar, darat tinggi. Tapi untuk ini kita kaitkan dengan ruang, okay, yang dirangkumi oleh molekul gas, okay, dalam satu bekas lah. Okay. So, kita ada bekas yang besar, bekas yang kecil, isi padu besar. Kita selalu sebut isi padu yang besar, isi padu yang kecil. Kalau kita just cakap bekas besar tu, kita tak boleh compare besar mana. Ya? So, bila kita ada numerik, kita letakkan nilai kepada saiz bekas tersebut, automatik kita akan boleh tahu, oh, dia memang besar kerana isi padunya besar. Okay, contoh isi padu yang besar, apa yang berlaku kepada jarak antara gas? Ya, purata jarak antara gas juga besar. Bermaksud dia ada ruang yang lebih besar untuk dia bergerak. So, dia mungkin bergerak tidak laju lah kerana dia ada ruang yang besar, maka dia bergerak lebih perlahan. Ya. Berbanding dengan bekas yang lebih kecil atau isi padu yang lebih kecil, isi padu bekas yang kecil, purata jarak molekul gas adalah kecil. Okay. Jadi, chances ataupun peluang untuk dia menghentam antara satu sama lain juga dengan dinding bekas yang merangkuminya atau yang mengandunginya juga lebih tinggi. Okay. Pemalar ketiga, suhu gas. Ya. Untuk suhu gas, okay, kita dah belajar tadi mengenai pergerakan ataupun teori kinetik gas, ya, yang berkaitan dengan pergerakan ataupun purata jarak molekul gas. Okay, so suhu juga adalah salah satu faktor ataupun pemalar yang memainkan peranan dalam menentukan tekanan gas, ya, iaitu nak tinggi ke, nak rendah ke. Okay, jadi apakah suhu? Suhu adalah darjah kepanasan, degree of hotness or coldness.
Okey, bagi sesuatu bahan. Tak boleh cakap objek lah. Ya, kalau gas pun kita tak panggil objek, ya, kita panggil bahan lah, iaitu matter, jirim, ya, bagi suatu jirim. Yang lebih tepat adalah jirim. So kita ada kepanasan, ya, bila kita panas ada tahap kepanasan yang tertentu, kita tingkatkan mengikut degree dia, darjah kepanasannya. Apa yang berlaku kepada molekul gas, dia akan bergerak dengan halaju. Halaju apa? Ya, halaju lebih tinggi. Ya, dan juga tenaga kinetik lebih tinggi. So bila dia bergerak vigorously maksudnya dia lebih tinggi. So tekanan yang terhasil juga tinggi. Okey, so hukum yang pertama kita akan lihat antara tiga pemalai kita dah lihat tadi, iaitu apa tadi? Yang pertama, suhu. Yang kedua adalah isi padu. Dan yang ketiga, ya, okay, kita ada suhu, isi padu dan juga tekanan. So hubungan antara ketiga-tiga ni kita akan tengok pada hukum yang pertama, iaitu hukum Boyle. Hukum Boyle menyatakan kita kaitkan antara tekanan, pressure dan juga isi padu apabila jisim M, okay, dan juga suhu ditetapkan ataupun dimalarkan. So ada juga pemalai yang kita tak guna. Bukan tak guna, maksud kita tak ubah. Kita tak ubah dan dia tidak menjadi pemboleh ubah di situ. Kita jadikan dia sebagai pemboleh ubah yang dimalarkan lah. Ya, dia tidak terlibat ataupun dikekalkan untuk mendapatkan keputusan yang lebih jitu, yang lebih tepat gitu ya. So hubungan antara tekanan P, iaitu pressure, dan isi padu V, kita gunakan untuk hukum Boyle. Okay? So apakah hubung kaitnya? So dekat sini kita dah sebelum ni saya dah ajar mengenai relationship ataupun hubungan, iaitu berkadar langsung, berkadar terus ataupun berkadar songsang. So di sini kita guna anak panah lah, ya, untuk meningkatkan tekanan suatu gas apabila jisim gas itu ditetapkan atau dimalarkan, isi padu akan berkurang, ya. Isi padu perlu kurang, baru tekanan akan bertambah. Macam itulah kaitannya. So bermaksud di situ kita pemboleh ubah di situ ialah apa? Tekanan atau isi padu? Isi padu. So kita kecilkan isi padu untuk tingkatkan tekanan, ataupun kita tingkatkan isi padu untuk kurangkan tekanan. Bagus. Alright. So ini kita maksudkan dengan hukum apa? Hukum dia adalah berkadar songsang. Ya, hubungan dia berkadar songsang. Kita kena kurangkan untuk tingkatkan, kita kena tingkatkan untuk kurangkan tekanan. Macam itulah, ya, dia vice versa ataupun orang kata apa, inversely proportional. Inversely proportional. Seterusnya kita lihat formula dia. So kita guna P, pressure directly proportional ataupun berkadar terus dengan 1/V. Dekat sini kita tak guna V. Ya, kenapa saya kata V tu? Saya dah ajar sebelum ni. Kena tengok balik. Untuk hubungan berkadar langsung, kita kalau nak cakap dia berkadar songsang, kita kena letak 1 per apa-apa pemalar di bawah tu. Ya, 1 per T ke, 1 per V ke, itu menunjukkan bahawa dia berkadar songsang. Kena faham yang tu dulu. Sebab tu saya ajar slot yang lepas, saya ajar itu dulu. Ya, supaya kamu lebih faham yang ini. Okay? Bermaksud, ya, kita ada satu pemalar K diletakkan di hadapan 1 per V. Ya, pemalar K. Pemalar K ni yang kita akan kekalkan. Ya, kita akan kekalkan. Alright, so kita akan letakkan K sebelah kiri, bawah K sebelah kiri, maka kita akan dapat P darab dengan V. Ya, untuk kita kekalkan K tu di sebelah kiri, ya, kita bawa K 1 per V tu sebelah kiri, so P tu duduk sebelah kanan. Ya, ini kamu kena tahulah macam mana nak, orang kata apa, nak alih-alih ni. Ya, matematik dah ajar. Okay, so kita ada P, V di bawah, bawa naik ke kanan, kita akan darab lah daripada bahagi tadi kan. So dipanggil alih, anak saya kata kalih-alih, alih-kalih, macam itulah. Ya. So P darab V, so kita ada 2, sekiranya 2 bahan, 2 pressure. So kita ada P1, V1 equals to P2, V2. Ya, kalau kita ada 2 bahan lah nak compare. Kan, biasanya kita akan compare. So iaitu P1 dan P2 adalah tekanan gas, manakala V1 atau V2, V1, V2 adalah isi padu.
Okey, so ini adalah graf hukum Boyle. Kalau kamu buat tadi perkaitan adalah P berkadar langsung dengan V, graf sebelah kiri. Yang kamu akan dapat adalah graf sebelah kiri. Dia bukan garis lurus berpunca daripada persilangan kosong, persilangan paksi. Tak. Dia akan jadi melengkung. Jadi apa yang kita buat adalah kita perlukan satu ubahan ataupun kita panggil peralihan, kita ubah dia. So kita ada P iaitu pressure, tekanan, berkadar langsung dengan 1 per V. So 1 over isi padu, 1 per isi padu. Baru kita akan dapat garis lurus berpunca ataupun daripada kosong, persilangan paksi X dan Y. Boleh Okey, so ini adalah satu eksperimen yang saya ambil daripada buku. So buku yang saya guna adalah buku yang sama dengan publisher buku teks kita. Buku ni baru saja keluar, iaitu buku Super Skill Ulang Kaji Saspadi, tingkatan 4. Buku ni baru keluar sebelum kita cuti sekolah, baru sangat. Kira orang kata hot from the factory lah, orang kata. Kat shelf saya tak pasti, dekat bookshelf sekarang ni di kedai-kedai buku mungkin ada, boleh cari. So buku ni dalam bahasa Melayu dan dia lebih mudah untuk kita faham cara kerja, bagaimana kita nak menjalankan siasatan untuk mengkaji atau menentukan hubungan antara isi padu dan tekanan bagi suatu gas. So ini adalah eksperimen 4.6. Ketiga-tiga eksperimen saya akan bincangkan ni adalah semua eksperimen wajib. Ada 8 eksperimen semuanya untuk tingkatan 4. So ini adalah sebahagian daripada 8 eksperimen yang wajib dilaksanakan di sekolah. Akan tetapi kita dah menghampiri bulan 6. So saya akan tunjukkan sedikit eksperimen apa yang saya dapat dan apa yang kita boleh bincangkan supaya kamu dapat rough idea. Nak buat macam-macam eksperimen boleh buat hukum Boyle ni. Tapi ini adalah apa yang kita nak untuk kertas 3. Kertas 3. So yang pertama kita ada inference, boleh baca di situ. Tekanan gas dipengaruhi oleh isi padu. Ataupun isi padu mempengaruhi. So itu cara kita tulis inference. Ada 2 je ayat. Kamu jangan ubah macam-macam lah. Kalau tak, kamu sampai bila-bila tak kamu boleh tulis inference dengan betul. Kemudian hipotesis dia mesti ada bertambah. Sekiranya ini bertambah, ini berkurang. Sekiranya berkurang, ini bertambah. Itu adalah ayat hipotesis. Jangan keliru. Kedua-dua faktor ni kita panggil pemalar ni ataupun inference dan hipotesis ni, bukan pemalar, maksudnya penyataan ni kita perlukan untuk kertas 3. Kemudian pemboleh ubah A, B dan C kita ada dimanipulasi diikuti dengan bergerak balas kemudian dimalarkan. So di situ adalah yang dimanipulasi adalah isi padu bekas V. Nak tulis isi padu saja pun boleh. Bergerak balas adalah tekanan. Tak tulis tekanan gas pun boleh, tak ada masalah. Dan juga dimalarkan adalah suhu dan jisim. So kat sini kamu kena faham apa yang kita guna, apa yang kita malarkan. Okay? Supaya kamu tak keliru. Okay, so yang pertama kamu mesti ada gambar rajah ni. Ramai di sini yang sukar untuk melukis gambar rajah dengan betul. Ada yang freehand dan sebagainya. Ini yang kamu kena ingat lah. Saya tak ada cara lain yang untuk kamu ingat. Kamu memang kena ingat. Kena paksa diri untuk ingat. Right? Kemudian kita akan lihat sedikit ini ada dapatan ataupun hasil keputusan yang saya cuba olah, dapatkan. So kamu akan nampak di situlah 1 per V. Kamu akan dapat satu lagi kolom ataupun kita panggil lajur, di mana di situ kita akan letakkan 1 per V per centimeter cube, per centimeter cube. So di situ kita akan dapati dia lebih kecil nilai dia. Okay? Dan di sini saya nak tegaskan untuk pengisian bagi jadual, kita kena seragamkan titik perpuluhan. Kita kena seragamkan titik perpuluhan. Kalau kamu dapati kamu punya bacaan tu titik perpuluhan ada 3, so yang lain pun kamu tukar jadi 3. Jangan stop kepada 2. Jangan cuba stop pada 2. So teruskan jadikan sama 3 lah. Kalau belakang tak ada nombor, letak kosong sajalah. Okay? Dan kesimpulan. So kesimpulan ni kamu kena ikut balik apa yang dikaitkan dengan hukum Boyle tadi. So dia adalah berkadar terus ke songsang. Dia berkadar songsang.
Okey, seterusnya penerangan mengenai hukum Boyle melalui teori kinetik gas. So saya letak TKG. Panjang sangat, nanti kan penuh skrin. Okey. So di sini adalah saya ikut anti-clockwise. Sunnah ikut anti-clockwise, iaitu kalau kita tawaf pun kita akan ikut lawan jam. So kita ikut lawan jam lah, ke kiri, pusing ke kiri bacaan dia. So apabila kita tetapkan suhu, apa berlaku pada tenaga kinetik tidak berubah. Tenaga kinetik tak berubah. Maksudnya tak ada perubahan lah. Sebab suhu kita tetapkan. So means kalau kita letakkan dalam suhu bilik, so keadaan pergerakan molekul gas adalah dalam suhu bilik, dia tak bertambah. Tetapi apabila gas dimampatkan, so kita mampatkan bermaksud kita kurangkan isi padu, isi padu bekas. So apa yang berlaku pada bilangan molekul, dia akan bertambah. Bilangan molekul per sentimeter padu, bermaksud dia bila kurang tu sentimeter padu dah kurang, so bilangan dia bertambah lah, dia makin rapat. Maksudnya bertambah. Jadi kadar pelanggaran antara molekul zarah gas dan juga dengan dinding bekas juga bertambah. Okay, oleh kerana jisim tetap, kita tetapkan juga jisim selain pada suhu, maka tekanan gas adalah berkadar songsang dengan isi padu. Baik, yang kedua adalah hukum Charles. Hukum Charles. Untuk hukum Charles ni, kita kaitkan pula isi padu. Kalau tadi P dengan 1 per V, sekarang kita kaitkan dengan V tadi. Isi padu dengan suhu. Kita tolak tepi dulu pressure. Tolak tepi tekanan. Okay? Di mana jisim M dan tekanan P dimalarkan ataupun adalah tetap. Okay? So untuk ini, saya buat tanda, dia sama, maksudnya dia sesuai antara satu sama lain. So iaitu isi padu V suatu gas berkadar langsung dengan atau berkadar terus dengan suhu mutlak. Keluar suhu mutlak pula kan. Apa suhu mutlak? Yang kamu tahu ada suhu apa? Suhu badan. Lagi? Suhu bilik. Suhu mutlak ada . So suhu mutlak kita akan lihat dulu. So apakah dia sekejap lagi kita akan lihat suhu mutlak tu apa. So perkaitan dulu antara isi padu, volume V berkadar terus dengan temperature ataupun suhu mutlak tadi kita sebut ataupun in English kita sebut absolute temperature. Yes, absolute temperature ataupun absolute zero. Ramai orang selalu sebut suhu mutlak ni adalah absolute zero. So dengan syarat jisim gas malar dan juga tekanan gas malar. Okay. So kita letakkan juga pemalar K di hadapan T. Kita letak K. Selalunya K ni adalah kita gantian kepada pemalar yang kita guna dalam hubungan. Hubungan. So kita kaitkan antara dua. So kita ada V sama dengan KT1. V1 sama dengan KT1. So kita letakkan K di sebelah kanan. Ini yang saya buat tadilah. Tadi saya tak tunjuk. Untuk ball tu tak tunjuk. Ini saya tunjuk. So K kita letak sebelah kanan. Apa jadi pada T? Kita bawa ke kiri jadi bahagi. Macam itulah. Kali alih kali macam itulah. So kita akan dapat formula untuk ataupun hubungan untuk hukum Charles adalah V1 bahagi T1 sama dengan V2 bahagi T2. So di mana V adalah volume, T adalah suhu mutlak ataupun absolute zero. Very good. Ataupun sifar mutlak pun ada juga sebut. Okey, apa kita lihat, saya janji tadi kan, apakah ia suhu mutlak. So dekat sini baru kita nampak suhu mutlak, dekat Charles. Charles, Boyle tak ada. Cara nak ingat, saya akan ajar nantilah. So untuk suhu mutlak ataupun absolute zero dan juga skala suhu mutlak. Kat mana skala dia, di mana dia wujud. So di sini kita akan lihat pada skala dia. Secara teorinya, bila kita buat satu perkaitan antara volume, kalau kamu nampak situ paksi Y adalah volume ataupun isi padu, kemudian paksi X adalah temperature, dan itu dalam degree Celsius. Sebelah kanan tu degree Celsius, nampak kan? Dia punya unit dia degree Celsius. Sebelah kiri tu, lepas daripada kosong tu, semua negatif. Di situlah wujudnya skala kita panggil suhu mutlak. So sebenarnya bila dah capai suhu mutlak tu iaitu negatif 273, kita ambil 273. Sebenarnya dia ada perpuluhan 273.15.
dia telah menukarkan daripada gas tu menjadi isi padu dan tekanannya adalah sifar. Dia terus jadi zero. Tu kita panggil absolute zero tu. Ya. Dia macam tak ada nilai dah. Ya, tak ada nilai. So dia lebih tekal kat situ. Ataupun lebih accurate. Yang kita panggil. So ini nilai dia. Ya, dekat mana skala dia selepas sifar. Maksudnya turunlah negatif tu kan. So dia tak ada tekanan, isi padu pun jadi kosong. Ya. So jika kita ambil suhu mutlak sebagai skala suhu, ya, kita akan sebut sebagai Kelvin scale ataupun skala Kelvin. Ataupun skala suhu mutlak. Okay? Di mana semua suhu dalam skala ini dinamakan suhu mutlak dan unitnya adalah K besar, Kelvin. Bukan lagi darjah Celsius ataupun degree Celsius. So hubungan antara suhu, degree Celsius, skala Celsius dan juga skala Kelvin. Macam mana nak tentukan bila kita nak kira untuk Charles? Dalam Charles ni, hukum Charles dan satu lagi hukum yang kita akan belajar sebentar lagi, kita mesti tukar unit suhu kepada Kelvin. Mesti tukar. So untuk pertukaran dia, kita ada daripada Celsius, kalau kamu ada Celsius, okay, kita kena ambil suhu Kelvin tu, tolak 273. Perpuluhan tu tak payahlah. Ya, tolak 273. Ya, kita akan dapat balik dalam Celsius. Okay, untuk dapatkan dalam Kelvin, suhu darjah Celsius iaitu theta, perubahan suhu theta adalah dalam darjah Celsius, kita tambah dengan 273. Ini kena ingatlah. Ya, ini macam sifir sikitlah. Ya, tak banyak tapi sikit. So, apa yang kamu kena perlu buat di sini adalah kena lebihkan bacaan. Faham dulu. Jangan terus buat latihan. Okay, so ini adalah eksperimen kedua bagi hukum gas, iaitu untuk hukum Charles. Iaitu eksperimen 4.7, menentukan hubungan suhu dengan isi padu, okay, iaitu suatu gas berjisim tetap dan tekanan malar. Ya, tekanan dia tetap juga. So sama juga inference, hipotesis, pemboleh ubah, radar zambahan. Ya, prosedur kamu kena ingat. Okay, di dalam dipanaskan, ayat dia mesti samalah. Radar disediakan, ya. Dan prosedur gambar ni. Ya, gambar ni paling penting lah. Jangan silap, gambar Charles pergi kat Boyle, pergi pula kepada yang lain-lain kan. So, kita ada gambar raja ni untuk mengukur suhu. So, kena termometer. Wajib termometer lah. Kalau Boyle tadi tak ada, kita guna tolok Bordon, pandai. Okay. So, yang ini kita sedikit bacaan juga. Saya olahkan juga malam tadi. Jenuh jugalah memikirkan sebab tak buat eksperimen kan. Jadi, saya cuba cari jugalah data-data yang saya boleh dapatkan. Okay. Dan graf yang kita dapat adalah seperti Rajak 4041. Buku yang saya guna ni amat-amat berguna kerana dia penulis yang sama untuk buku teks. Jadi, rugi kalau kamu tak beli. Rugi kalau kamu tak dapatkan di pasaran sebab dia sangat membantu. Dan dia dalam fully BM. So siapa yang ambil DLP kena ubah sikitlah, kena orang kata apa, kena tafsir, kena translate sikit. Ya, ubah alih bahasa ke bahasa Inggeris. Okay, kesimpulan kita kena kaitkan balik dengan hubungan tadi. So dia adalah berkadar terus ke songsang? Terus, ya. V berkadar terus dengan T, ya. Okey, penangan hukum Charles sama juga. Kita masih lagi guna kaedah lawan arah jam bacaan dia daripada atas nombor 12 pergi ke 9, 6 dan 3 pergi ke lawan arah jam. So pada tekanan malar, iaitu tekanan kita tetapkan, apa yang berlaku pada kadar pelanggaran? Dia adalah tak berubah. Sama macam tadi, suhu tetap, molekul gas pelanggaran dia pun tak berubah, kekal. So apabila gas dipanaskan, tenaga kinetik purata bertambah, molekul bergerak dengan lebih laju. Bila panas, dia bergerak lebih laju lah. Ini yang dinamakan sebagai teori kinetik gas. Ya, teori kinetik gas ni penting dalam menceritakan, tersasul ni. Ya, menceritakan perihal pergerakan zarah gas atau molekul gas. Ya, so bilangan pelanggaran per unit permukaan bergantung kepada bilangan per unit isi padu. So kalau isi padu tadi tu kita kekalkan, ya. Kalau bertambah, apa jadi? Kalau kita kurang, apa jadi? Kan? So, oleh itu isi padu ditambah untuk tingkatkan suhu gas pada tekanan malar. Ya?
So kita kena tingkatkanlah, kalau tidak dia akan bacaannya sangat lari, sangat banyak berubah, berbeza. Oleh kerana jisim tetap, ya tadi tekanan malat atau tekanan tetap, jisim tetap, isi padu gas berkadar terus dengan suhu. Ya, dia meningkat, suhu meningkat, isi padu meningkat, suhu meningkat, pergerakan atau tekanan gas juga meningkat. Boleh So ini hukum Charles. Baik, kita teruskan dengan yang ketiga. Ini bukan hukum gay, nak jadi gay ke transgender pula Ada nama Gay-Lussac ni kan. Dia adalah nama saintis lah. Saya pun tak tahu kenapa nama dia macam tu. Memang nama dia macam tu. Tak boleh kata cikgu kena tukarlah nama kan. Sensitif lah nama dia. Tak ada. Okay, hukum Gay-Lussac. Kaitkan dengan P dan T. Saya suka guna abbreviation ataupun dia punya initial dia. Dia punya kata pangkal pemalar tu. Pressure P dan T. Temperature. Right. So apabila jisim M, mass dan isi padu V adalah tetap. Kamu kena ingat bawah tu saya buat dalam kurungan tu memang kamu kena tulis selalu. Kalau kamu nak ambil notes pun boleh ambil note lah sekarang ni. Kalau ibu bapa yang menonton sama-sama dengan anak tu bolehlah salin-salin ke screenshot ke kan. Nak bantu anak yang mana nak fahamkan untuk SPM tahun hadapan. Memang kita rasa agak terkesan juga dengan PKP, PKPB dan sebagainya sekarang ni, tapi hakikatnya pembelajaran perlu diteruskan walaupun di rumah, di mana-mana juga. Kita kena pantau lah anak kita supaya mereka masih lagi belajar walaupun berada di rumah. Yalah, time raya ni pun raya lah juga kan, tapi buku jangan dilupa lah Okey. So ini juga sama, saya buat arrow sesuai gitu. Sesuai gitu, iaitu tekanan P, suatu gas berkadar langsung atau berkadar terus dengan suhu mutlak T. So di sini dia adalah perkaitan berkadar teruslah hubungan dia. Saya tunjuk macam tu. So kalau nak lukis atas bawah ke kiri kanan ke boleh je, tak ada masalah. Anak panah ni apa yang saya nak tunjuk supaya kita nampak. Bila tekanan suhu mutlak bertambah, tekanan bertambah ataupun suhu mutlak berkurang, tekanan berkurang. Itu maksud dia. Senang cerita Gay-Lussac. Okey, hubungan dia adalah P berkadar terus dengan T, di mana P adalah tekanan gas, T adalah suhu mutlak, absolute zero ataupun absolute temperature. Okey, dengan syarat. Saya tak bawah tu. Dengan syarat jisim gas dan juga apa kat sini? Isi padu. Isi padu ditetapkan ataupun dimalarkan. So P sama juga, kita letak K pemalar di hadapan T. So kita akan dapat, dia ada dua juga. Untuk Charles dan Gay-Lussac ni dia ada dua. Macam dia ada comparison. P1, P1, P2, T1, T2. Tak seperti Boyle. Boyle tak ada. Boyle pun ada juga. P1, V1 sama dengan P2, V2. Sama juga. Dia ada comparison kepada dua jenis bahan yang berbeza lah. Baru kita nampak perbandingan tu kan. Okay. So P1 sama dengan K T1. Sama juga K saya letakkan sebelah kanan. So T tu kita alih-kalih tadi tu. Bawa sebelah kiri, alih dia. Kalih ke bawah. Tadi duduk atas, kalih kot bawah. Macam itulah. Tu dia panggil alih-kalih tu. Ada cikgu matematik ajar cara macam tu kan. Terima kasihlah cikgu guna istilah alih-kalih tu. Okay. P1 bahagi T1 sama dengan K. So yang sebelah kanan pun sama. P2 bahagi T2 sama dengan K. Ataupun K sama dengan P2 bahagi T2. Tak kisahlah K tu sebelah kanan ke kiri ke sama je. Okay. Dan ini adalah formula dia ataupun hubungan dia lah. P1 over T1 sama dengan P2 bahagi T2. Okay. So dia ada P1, P adalah pressure, tekanan. T adalah absolute temperature ataupun absolute zero, temperature bagi gas. Suhu mutlak. Alright, so ini adalah graf. Graf tadi Charles sama kot. Charles tadi kalau berkadar terus kamu tahu dia satu line je lah. Dia straight line. Cuma yang ini saya nak tunjukkan bagi Gay-Lussac ni. Dia ada graf yang bila kita letakkan pada suhu darjah Celsius. Satu lagi suhu pada suhu mutlak. Kita akan lihat dua-dua lah. So yang pertama, yang saya tunjuk yang pertama ni adalah tekanan dengan suhu. Tapi bukan suhu mutlak. Dia adalah suhu darjah Celsius.
Okay. Di mana temperature di sini ditunjukkan dalam degree Celsius. Ada bulat kecil tu dengan C besar. Okay. So suhunya adalah ekstrapolasi daripada paksi graf yang memotong paksi Y. Tersasul sikit. Ya. Iaitu graf yang memotong paksi Y, dia tidak cecah pada orang kata apa, titik persilangan paksi Y dengan X tu. Dia memotong paksi Y dan bila kita ekstrapolasikan dia, extrapolation dia punya garisan graf tu, what will happen is dia akan cross kepada paksi X di negatif 273.15. Okay? So itu menunjukkan bahawa itu hasilnya. Ya, bila kita kaitkan tekanan dengan suhu bukan dalam suhu mutlak. Okay? Ini adalah graf apabila kita tukar suhu tu kepada Kelvin ataupun kita tukar kepada suhu mutlak. So bila kita suhu mutlak dia ngam-ngam. Ngam-ngam kita panggil. Dia betul-betul kena pada persilangan paksi X dan Y itulah titik kosong-kosong. Ya, titik kosong-kosong. So semua kena ekstrapolasikan. Kita kena buat garis putus-putus boleh, sambungan pensel direct pun boleh. Dalam kertas 3 kita banyak kena buat ekstrapolasi. Tapi anak murid saya cukup. Suka tinggalkan step ni. Step yang nombor 2, soalan nombor 2. Ya. Tak tahulah untuk SPM yang seterusnya ni, batch yang terbaru ni 2021. Ya, 2020 ni kita masih lagi guna silibus yang lama. Untuk 21 nanti, ya, tingkatan 4 tahun ini akan naik ke tahun hadapan, tingkatan 5, semua silibus baru, KSSM. Saya tak pasti, ada lagi tak soalan tu? Yang ada ekstrapolasi, kena buat segitiga perbezaan di bawah graf dan sebagainya lah. Okay? So itu memang kena praktis. Ya, untuk graf kamu kena praktis lah. Okey, ini ada eksperimen untuk Gay-Lussac, iaitu 4.8. Yang saya rasa ini adalah untuk tingkatan 4 ini yang terakhir lah kot. Ya, eksperimen terakhir. Kan ada lagi? Ada kot cahaya. Cahaya ada sikit. Satu lagi. Okay. So ini adalah tiga untuk tajuk haba. Iaitu kita ada yang pertama tadi apa ni? Ya, hukum Boyle. Yang kedua kita ada Charles. Dan yang ketiga, ya, Gay-Lussac. So untuk yang ini dia menentukan hubungan antara suhu dengan tekanan bagi suatu gas berjisim tetap. Kena gariskan belakang tu. Berjisim tetap dan isi padu malar. Okay. So inference macam biasa. Apa duduk di mana? MVRV, ingat lagi? Ya. So kat sini kamu boleh dapat daripada soalan. Selalunya dia akan bagi pada soalan. Jangan tak rajin baca soalan. Macam saya dah ajar sebelum ni, gariskan, bulatkan, highlight apa yang diberi, yang mana MV, yang mana RV. Okay. So di sini mestilah tekanan tu dipengaruhi, bukan mempengaruhi. Jangan BM ni satu je lah. Kalau silap guna dipengaruhi, mempengaruhi memang salah maksud dia. Bermaksud kamu letak RV tu kat depan ke, MV kat belakang ke, dia dah salah dah. So kamu kena tentukan perkataan yang kamu nak guna tu dipengaruhi tu, kamu kena letak MV ke RV kat depan. Ya. Selalunya RV di depan. Ya, iaitu apa dipengaruhi oleh apa. Ya, dia meningkat disebabkan apa. Macam tu. Okay. So di sini tekanan gas dipengaruhi oleh suhu. So suhu tu kita variablekan dia. Ya, suhu tu adalah yang dimanipulasi, yang kita manipulate. Bukan di variable kan. Semua tu variable tapi kita manipulate dia, kita ubah dia, change dia, ya. So yang bergerak balas adalah tekanan gas dan yang dimalarkan adalah isi padu dan jisim. Boleh pilih. Tak perlu letak dua-dua. Nak letak dua-dua boleh, nak letak satu boleh. Tapi untuk eksperimennya dua-dua lah kita kekalkan. Jadi letaklah dua-dua. Okay, kat situ dia tulis awas. Bukan lagu KRU awas tu. Dia adalah apa ni? Dia kata, sebelum suatu bacaan diambil, alihkan penunu Bunsen, benar, dan kacaukan air dalam bikar sehingga suhu stabil. Itu dia kena langkah berjaga-jagalah lebih kurang. Untuk memastikan suhu yang kita dapat tu lebih accurate, lebih tepat. Macam tu. Surah Razam bahan, ya, sumber masih lagi sama, super skill ulang kaji SPM Fizik. Boleh cari tingkatan 4, yang baru keluar tingkatan 4, tingkatan 5 belum lagi, on the way rasanya. Dalam proses, okay. So prosedur kita ada gambar ni, ya, gambar alatan radas yang dipasang. Okay, kita ada tolak border di situ.
Okay, kita ada thermometer, lebih complicated sikit lah kot gambar dia. Kamu kena pastikan ada kaki retort untuk pegang kelalang dasar bulat dalam bika, dipanaskan dengan tunggu kaki 3. Kemudian kita ada tiup getah terpasang kepada tolok border untuk mendapatkan isi padu dia. Tekanan dia. Okay. Kemudian kita ada bacaan. Yang ini pun saya olahkan juga. Jenuh tenung jugalah graf-graf yang ada online. Okay. Dapatlah lebih kurang 82, 85, 88. Tak jauh beza sebenarnya sebab kenaikan suhu tu cepat kan. Kalau kamu buat ni, nak dapatkan betul-betul suhu yang betul, susah kot. Sebab dia akan laju kan. Mana kita boleh stop-stopkan dia? Stop kejap. Tak, mana ada, tak boleh. Dia continuation. So kamu kena cepat ambil. So katakanlah kita buat, inilah kod bacaannya. Ya, kalau kamu try cari pun, data dia pun lebih kurang macam ni je. Data dia sikit-sikit je. Beza dia saya ambil cuma julat pula. Beza antara bacaan tu 333. Saya reka je lah. Agak-agak reka je. Kilopascal. KPA adalah kilopascal. Kok-kok lah lupa. KPA tu. Okay, iaitu kilopascal. Yang boleh tukar pada pascal dan sebagainya. Okay, kesimpulan berkadar. Ya, berkadar langsung atau berkadar terus dengan suhu. Tekanan berkadar terus dengan suhu. So, suhu meningkat, tekanan meningkat. So, ini adalah eksperimen bagi Gay-Lussac. Kalau ada masalah ke apa-apa ke boleh cuba jaya. Nak tanya cikgu pun boleh. Rasanya cikgu pun ada yang dah ajar. Saya pun banyak skip juga. Ya, mungkin ada yang anak murid saya dah belajar seni tajuk 3. Saya terus lompat tajuk 4 sebab saya rasa dah agak lama tinggalkan tingkatan 4, saya hanya fokus kata 5 je sebelum ni. Okay, dan penerangan hukum Gay-Lussac berdasarkan TKG juga, iaitu tenaga kinetik gas. Okay, teori kinetik gas, tenaga kinetik gas pula. Teori kinetik gas, TKG. So, sama juga anti-clockwise. So, pada isi padu dan jisim tetap, bilangan molekul per unit isi padu adalah tetap. Kena sebut per unit isi padu. Per 1 cm3. Dia bukannya isi padu tetap. Bilangan tetap. Tak ada macam tu. Bilangan molekul per isi padu salah. Per unit isi padu baru betul. Sebab kita guna 1 cm3. Ya? So, apabila gas dipanaskan, saya gariskan perkataan panas. Okay? Sebab dia ada kenaikan suhu kan. Jadi tenaga kinetik purata molekul bertambah. Okay? So bila dia bertambah, ini macam biasalah ayat klise kan, ayat ulang-ulang. So molekul bertambah. Molekul bergerak dengan lebih laju. Okay? Kerana tenaga kinetik purata molekul juga bertambah. So kadar pelanggaran bertambah. Oleh itu bagi jisim yang tetap, tekanan gas berkadar terus dengan suhu mutlak pada isi padu yang malar. So ingatlah, kita kekalkan bilangan per unit isi padu tetap, kita ada jisim tetap. Jisim tetap. So jisim tu tetap ubah. So yang meningkatkannya hanyalah suhu. Saiz isi padu pun kita tetapkan, kekalkan. Okay? So saya harap boleh fahamlah sikit sebanyak mengenai tiga hukum ni. Kita pun dah menghampiri yang terakhir dah. Okay? So, kita ada satu lagi hukum sebenarnya. Kita ada satu lagi hukum. Memang saya kata 3. Tapi memang ada satu lagi. Iaitu kita panggil hukum gas semester. Siapa tahu? Saya tak tengok phone pun. Tak tahu siapa yang live. So, siapa yang tahu tu boleh komen. Ya, tahu ke apa ke. Dah belajar ke kan? Okay, jadi apa saya nak kamu buat ialah tips dia. Yang bagi yang tak tahu. Yang tahu tu tahniah. Okay, maksudnya kamu dah belajar sendiri. Dah dapat idea apa nak buat. So untuk tips bagi yang tak tahu ialah kamu kena gabungkan Boyle, Charles dan Gay-Lussac. Apa tadi Boyle? P berkadar langsung dengan atau berkadar terus dengan 1 per isi padu. 1 per V. Yang kedua Charles. V berkadar langsung dengan T, VT. Yang ketiga adalah PT. P 1 per V. Kemudian kita ada V berkadar terus dengan T. Kemudian P berkadar terus dengan T. So, kita ada ketiga-tiga tu, apa saya nak kamu buat ialah kamu cuba gabungkan. Gabungkan buat satu ayat matematik.
tulis kan. Tak ada masalah, boleh tulis je atas kertas ke apa ke. Lepas kamu dah tulis tu, kan, kamu boleh kongsikan video kamu, video jawapan tu. Kamu dah tulis tu, nak dapatkan hukum semester tu kan. Jangan pakai kopi, ambil gambar, tetap macam tu lah. Saya nak tengok kamu buat macam mana. Praktis dulu pun tak ada masalah. Ya. Hantar video jawapan kamu ke Flipgrid saya. Flipgrid ni adalah tempat saya share semua video-video saya. Anak-anak murid saya share semua. Mereka buat DIY termos di situ. Mereka buat findings ke apa ke. Saya akan minta mereka share video mereka buat tu di Flipgrid saya. So, di situ saya akan boleh komen, bagi star, bagi apa nak kena buat penambahbaikan. Ya, kita boleh kongsi bersama lah. Saya pun akan rakam video saya kat situ lah kan. So, ini flipgrid.com/nrafiq. N-Rafiq, N kecil, Rafiq, R-A-F-F-I-Q-U-E. Nama ayah saya unik sikit. Saya tulis, kalau tak eja betul tak dapat masuk. 7270. Boleh screenshot lah. Okay. Kamu tak perlu download pun Flipgrid ni. Kamu hanya pergi ke site dia saja, join saja, masukkan kod. Ya. Kamu boleh klik ni, memang dia terus masuk ke saya punya account tu. Ya. Dan kamu hanya boleh daftar login dengan kamu punya Gmail ataupun moe-dl.edu account kamu, iaitu Google Classroom kamu tu ya. Alright, itu saja perkongsian saya rasa untuk hari ini. Ribuan terima kasih kepada yang menonton. Siapa yang makan kuih raya tu, ya, masa dia makan kuih raya, ramai juga makan kuih raya kat sini pun. Okay. Saya rasa kita kena teruskan juga perjuangan kita dalam membantras PKP, membantras COVID-19 sepanjang musim PKPB ni. Ya, jangan berkumpul ramai-ramai. Nak beraya tu boleh, cuma kita hadkanlah waktu-waktu yang kita nak berziarah tu pendek-pendekkanlah ya. Dan kita awasi jarak sosial antara kita. Kesian kepada frontliners kita kan, diorang pun tak beraya kita beraya, diorang tak beraya. Masih lagi ada peningkatan kes baru-baru ni, so saya harapkan kita kekal di rumah, stay at home, stay safe, amalkan hygiene, ya, bersihkan diri, amalkan masih lagi pakai hand sanitizer, jangan berkeliaran kat luar kalau tak ada apa-apa. Ya, nampak macam sekarang ni dah macam orang kata apa, happy sangat kan. Di KL ke, okay. Yang mana yang berjauhan dengan keluarga, saya ucapkan bersabar, bertabah. Saya pun beraya seorang-seorang di Kanga. Mak ayah saya semua di KL. Saya ucapkan selamat raya kepada mak ayah saya, adik-adik saya, kaum keluarga kerabat saya di Pulau Pinang, belah mentua, juga di KL lah. Ya, siapa yang menonton, dengan ucapan selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir batin. Semoga kita bertemu lagi di sesi yang akan datang, insya-Allah. Sekiranya kita ada peluang dan ruang untuk belajar bersama-sama lagi. Dengan itu saya ucapkan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, jumpa lagi. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayil asqam. Ya Allah, aku berlindung denganmu daripada penyakit sopak, penyakit gila, penyakit kusta dan penyakit-penyakit yang buruk. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih.